Radio Thailand World Service dalam bahasa Melayu untuk anda mengenali Thailand. Assalamualaikum, anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, kerjasama Thailand dan Kanada sekian erat selepas Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Anutin Chan Wirakul mengadakan perbualan melalui telefon dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney untuk mengucapkan tahniah atas pelantikannya dan untuk berkongsi perayaan ulang tahun ke-65 penubuhan hubungan diplomatik antara Thailand dan Kanada pada tahun 2026. Kedua-dua pihak bersetuju untuk bekerja sama dalam mempromosikan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada, meningkatkan keselamatan dan juga untuk mempromosikan kemasukan Thailand sebagai ahli pertubuhan kerjasama ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan standar antara bangsa dan membuka peluang perdagangan dan pelaburan dalam jangka masa panjang. Pada kesempatan ini, pemimpin Kanada telah memberi penghormatan kepada kemangkatan Puteri Pacara Kiti Yapa dan telah menyampaikan jemputan Perdana Menteri Thailand melawat Kanada dalam masa terdekat. Perdana Menteri juga telah menerima jemputan sama menjemput pemimpin Kanada membuat lawatan rasmi ke Thailand juga. Perdana Menteri Thailand telah mengucap tahniah atas Kanada yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA bersama Meksiko dan Amerika Syarikat. Semoga berjaya kepada pasukan kebangsaan Kanada. Dalam pertandingan menyatakan penghargaan terhadap perkembangan luar biasa pasukan bola sepak kebangsaan Kanada sepanjang tempoh masa lalu. Kedua-dua pemimpin menyambut perkembangan hubungan rapat dan bersetuju bahawa penubuhan hubungan diplomatik Thailand-Kanada ulang tahun ke-65 pada tahun 2026 akan menjadi mercu tanda penting dalam pengembangan hubungan kerjasama dalam semua dimensi, termasuk ekonomi, perdagangan, pelaburan dan pembangunan hubungan antara rakyat. Kedua-dua negara menjadi lebih erat dengan menyatakan hasrat bersama untuk mendorong dan memacu rangka kerjasama ekonomi dan rundingan perjanjian perdagangan bebas yang bersetuju untuk mempromosikan bersama perbincangan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada untuk mencapai kemajuan dengan konkret. Untuk mencapai kemajuan konkret di tahun ini dan bersedia untuk meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas langsung antara Thailand dan Kanada pada masa akan datang. Pada akhir perbualan, kedua-dua pemimpin telah mengesahkan komitmen mereka untuk meneruskan kerjasama yang rapat dan berterusan di semua peringkat, dengan harapan untuk segera bertemu dan berbincang bersama dalam pelbagai forum untuk bersama-sama memacu perkongsian strategik Thailand-Kanada ke hadapan yang akan membawa kepada kestabilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Dan di bawah misi mengikut strategik Kementerian Kebudayaan tahun 2023 hingga 2027 yang bertujuan untuk memacu ekonomi budaya, menggalakkan budaya Thailand ke arah globalisasi dan menggunakan modal budaya untuk mewujudkan imej negara yang positif. Institusi Seni Pembangunan Kebangsaan, Kementerian Kebudayaan menjadi salah satu kuasa utama di Thailand dalam meneruskan, memelihara dan menyebarkan warisan seni dan budaya Thailand ke peringkat antarabangsa, membawa pasukan pentadbir, fakulti dan pelajar untuk mempromosikan keindahan seni dan budaya Thailand dalam Pesta Thai pada 19 hingga 21 Jun di Frankfurt, negara Jerman di bawah projek Songkran Thai, legenda terkenal di luar negara. Projek tahun 2026 berterusan sejak 2025.
Projek 2026 berterusan sejak 2015 sepanjang tempoh 2 tahun yang lalu. Ia telah mendapat sambutan yang baik daripada penonton, baik warga Thai di luar negara maupun warga asing. Mencerminkan peningkatan minat dan penerimaan nilai seni dan budaya Thai. Puan Sabida Thaisit, Menteri Kebudayaan, mendedahkan bahawa untuk penganjuran kerja di tahun ini, NIDA telah mengadakan persembahan dan penyebaran warisan budaya tidak ketara kepada umat manusia yang telah didaftarkan oleh UNESCO, iaitu Khon, Nora dan adat Songkran melalui perarakan dan penyembahan air yang disampaikan dengan elegan kepada mata masyarakat dunia. Pameran ini juga menampilkan tarian pakaian Thai diraja, tarian dan muzik Thai, serta persembahan kreatif yang mencerminkan gaya hidup dan kebijaksanaan budaya keempat wilayah yang mendapat perhatian dan pujian daripada peserta, baik warga Thai yang tinggal di Eropah maupun warga asing. Tambahan pula, pasukan pentadbir fakulti dan pelajar NIDA telah bekerja sama untuk mempromosikan keindahan seni dan budaya Thailand melalui pameran ini pada acara Sawadee-So Thai Festival 2026 pada 20 hingga 21 Jun di hadapan sungai Cheonggacheon, Seoul, negara Korea. Di bawah program Songkran Thai Legenda Jauh ke Luar Negara untuk tahun fiskal 2026. Pameran ini telah menarik perhatian dan pujian daripada peserta, baik warga Thailand maupun warga asing. Menteri Kebudayaan mengucapkan tahniah kepada NIDA kerana telah membawa pelakon dari agensi di bawahnya, iaitu Kolej Pendidikan Seni dan Kolej Seni Persembahan di seluruh negara, untuk mewakili sebagai pasukan utama dalam membentangkan identiti Thai di pentas antarabangsa di kedua-dua negara. Beliau berharap untuk meneruskan misi penting bagi negara untuk meneruskan, memelihara, mewujudkan dan menyebarkan warisan seni dan budaya Thai di peringkat antarabangsa dan untuk meningkatkan modal budaya negara untuk mengukuhkan imej positif bagi Thailand. Kementerian Pertanian dan Koperasi mengetuai delegasi lawatan ke Jepun untuk mengadakan perbincangan dua hala dengan Kementerian Jabatan Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Jepun, bertujuan untuk meningkatkan standard kesihatan haiwan dan keselamatan makanan, serta mempercepatkan langkah-langkah zon dan pengembangan kawasan kawalan borong untuk produk ayam. Jaringan ekspor daging babi masak, bahan mentah, makanan haiwan di Thailand untuk mengukuhkan daya saing di pasaran dunia dan memacu pertumbuhan ekonomi negara yang stabil. Setiausaha Kabinet Menteri Pertanian dan Koperasi, Sarawut Nen Jamnong, mendedahkan bahawa beliau telah mengadakan perbincangan bersama dua hala dengan Dr. Kazutoshi Masuo, Ketua Veterina dan Pengarah Pejabat Jabatan Hal Ehwal Kesihatan Haiwan Antarabangsa Jepun. Pihak Jepun telah memberi maklum balas positif terhadap pertimbangan langkah zon NAI untuk mewujudkan keyakinan yang lebih besar di kalangan pengguna Jepun. Dalam meluaskan pasaran untuk produk ternakan, pihak berkuasa Jepun telah menunjukkan minat dan cenderung untuk mempertimbangkan dalam mengimport daging babi yang dimasak dan bertulang, produk urus babi yang dimasak, termasuk bahan mentah, makanan haiwan jenis bersayap, dan produk sampingan ayam kacang dari Thailand, yang mana Jabatan Perkhidmatan Ternakan bersedia untuk menyelaras menghantarkan maklumat teknikal lanjut untuk mengesahkan kesediaan sistem kawalan kebersihan dan standard keselamatan dalam proses pengeluaran mengikut prinsip-prinsip antarabangsa.
Bagi gambaran keseluruhan nilai perdagangan barangan ternakan antara Thailand dan Jepun mencerminkan perikatan ekonomi yang kukuh. Ekspor ke Jepun pada tahun 2021 berjumlah 67.483 juta baht, di mana daging ayam dan produknya adalah komoditi utama. Manakala ekspor kumpulan makanan haiwan berjumlah 14.352 juta baht. Kumpulan daging yang diproses berjumlah lebih daripada 490 juta baht. Dan ekspor telur ayam segar pulih untuk mencapai 132.4 juta baht. Sebaliknya, Thailand telah mengimport bahan mentah penting dari Jepun untuk perindustrian, terutamanya yang diproses purata importnya mencecah 45 hingga 46 juta kilogram setahun untuk kegunaan industri penghilangan kulit dan pemrosesan, termasuk import daging lembu yang dibongkar beku bernilai 917.8 juta baht dan kulit lembu yang ditapai lebih 12.7 juta kilogram. Kementerian Pertanian dan Koperasi bersedia menyokong usahawan Thai sepenuhnya dalam mengekspor produk yang diseragamkan untuk bersama-sama memacu ekonomi secara mampan. Pejabat pelancongan Thailand meningkat taraf industri pelancongan ke era ekonomi bidang pengalaman dengan melancarkan kempen besar-besaran Charm Thai Feel All the Feeling untuk mempromosikan aktiviti pelancongan dalam negeri di musim hujan antara Jun dan September 2026, bertujuan untuk memanfaatkan tren populariti Lisa sebagai duta berlambang Amazing Thailand Ambassador untuk merangsang perjalanan sambil menyebarkan pendapatan kepada peredaran ekonomi asas di semua wilayah di negara. Puan Thapani Kiatpaiboon, Governor Lembaga Pelancongan Thailand, mendedahkan bahwa pelancongan dunia hari ini telah beralih dari persaingan pemasaran destinasi ke ekonomi pengalaman penuh kerana pelancong memilih perjalanan untuk pengalaman dan perasaan yang diperolehi. Oleh itu, TAT mengembleng tenaga daripada 45 pejabat dan 2 pusat TAT di seluruh negara untuk bersama-sama mengubah inspirasi, melancarkan lawatan sebenar di bandar-bandar utama, bandar yang menarik, dan komuniti tempatan yang meliputi semua 77 wilayah. Bagi strategi operasi dalam kempen ini, TAT telah membangunkan Thailand Feeling Map di laman webnya. Prinsipnya untuk membuka ruang kepada pelancong untuk berkongsi pengalaman dan perasaan sebenar dari pelancongan, sama menyampaikan hadiah untuk mendorong keberangkatan seperti tiket penerbangan, hadiah penginapan, perkhidmatan spa, dan kad pengisian bahan api, dijangka meningkatkan kekerapan perjalanan dan merangsang perbelanjaan kepada pelancong dengan baik. Selain dari itu, pejabat TAT di 5 kawasan telah menyediakan pelbagai aktiviti dan perayaan berskala besar untuk bersukaria sepanjang musim, termasuk di dunia dengan pesta muzik Pai Jazz and Blue di Mae Hong Son dan di Timur Laut dengan Naga Art 2026. Acara ini sedang kreatif yang menyampaikan kisah naga di kawasan itu, wilayah Udon Thani, Nong Khai, dan Bengkan. Kawasan Timur mengadakan pameran Chanthaburi Square yang membentangkan identiti masyarakat tepi air di wilayah Chanthaburi. Pusat membentangkan laluan pelancongan berhampiran rumah dan penganjuran acara budaya retro di wilayah Ang Thong, Kanchanaburi dan Suphanburi, dan di wilayah selatan membawa teknologi cahaya berwarna-warni, menggabungkan warisan budaya kawasan bandar lama di wilayah Phuket. Sekian berita. Assalamualaikum.
Radio Thailand World Service, berita dalam bahasa Melayu. Terima kasih yang Anda ikuti program kami.